Ustaz cakap last sekali pasal hyperventilation tadi kan. So ada kajian, saya pun tak sure dari mana, tapi kalau otak kita ni kalau terlebih dengan oksigen pun boleh buat kita apa nama ni, boleh kita buat hallucination. Lepas tu dia bila kurang sangat oksigen boleh hallucinate, pun boleh lebih sangat dia dapat. Sebab dia cakap kalau terlebih ataupun kurang ni, dia boleh buat keracunan pada otak juga. Masya-Allah. And then yang saya nak tanya, macam certain yang Ustaz cakap tadi, apa nama ni, breathing technique. Saya tengok macam hu tu sendiri macam hu. Walaupun dia dalam zikir, tapi still lagi kalau kita tengok elok-elok secara perbuatan dia sebenarnya nampak dia lebih kepada breathing technique sebenarnya. Ya. Macam betul tak Ustaz macam tu? Saya pun cenderung nak kata begitu. Kita ambil contoh yang itu ada kemungkinan, saya tak dapat nak nafikan. Cumanya zikir nafas ni memang ada dah dalam tarikat-tarikat ni. Antaranya dalam Syatariah. Syatariah ni antara yang pertama memasukkan zikir nafas ni akibat ada kontak dengan yogi Hindu di India. Okey, Muhammad Al-Ghawth dan yang menulis buku Jawahirul Khamsah itu, yang dalam dia ada segala jenis yoga dan sebagainya dimasukkan dalam amalan tarikat. Dan dia antara orang pertama yang masukkan zikir nafas ini. Dan zikir nafas ni juga ada dalam tarikat Chistiyah. Yang Chistiyah ni pun ada dekat Singapura, pun ada dekat sini, saya tak pasti dekat Malaysia. Dan tarikat Chistiyah tu ada satu buku tu tajuk Sufi Healing tu, dia memang ada ajar teknik zikir nafas tu. Dia holotrophic meditation or something like that. Dan the Hindus dia dah lama buat dah. Yogi Hindu dah buat lama. Dia kena nafas daripada nostril, tapi kena ni nostril kanan, lepas tu keluar kiri dan sebagainya. Dia ada teknik dia untuk percepatkan. Dan biasanya kena melalui diaphragm awak. Diaphragm. Dia bukan dengan lungs, bukan dengan lungs. Dia bukan daripada apa kita kata chest lah. Tapi daripada diaphragm awak. Sebutan diaphragm apa? Macam mana? Diaphragm. Thank you. Betul lah. Dia tajuk English ni kadang rosak sikit. Diaphragm. Okay? Daripada situ. So, dia ada macam-macam teknik ni. So, malam ni saya nak ajak lah. Awak tolak apa saya cakap, tak ada masalah. Cuma saya hanya minta consider je. Just consider this possibility. So, lepas ni kalau awak sendiri alami, awak janganlah cepat-cepat lompat. Oh, ini confirm Nabi, ini confirm wali yang aku nampak. Tak. Just stop for a while and ask yourself. Ada tak yang Ustaz Nur cakap ni? Aku ni malam tak tidur betul ke tidak? Kan? Aku ni dah amalkan zikir ni beratus ribu sejak seminggu lepas ni. Dia ada amalan dia tertentu. Kena habiskan dalam masa berapa hari. Lepas tu satu hari tu dia ulang benda sama. Lepas tu ada tak aku visualize wajah syekh aku ke? Aku ada tengok gambar tertentu selalu ke? Kalau ada syarat-syarat ni, dan aku kurang makan, kurang tidur, kurang minum, then dalam ilmu psikologi, benda ni boleh induce hallucination. Jadi kalau awak gopoh nak kata ini memang yaqaza, awak ikut nafsu sebenarnya. Awak menjadi hamba kepada nafsu awak. Awak nak mimpi tu jadi betul. You want that dream to be real. Whereas it's just a dream, except the fact it's nothing but like a dream. Hallucination ni dia lebih kurang macam mimpi saja. Yes, you may see someone walking in front of you, but just say it's just an image. Don't give too much importance to it. Dah. Dan kajian mendapati bahawa hampir semua orang pernah halusinasi sebenarnya. Cuma kita tak perasan. Kita semua pernah halusinasi, tapi degree dia lain-lain lah. Ada nampak kelibat je. Oh, ni jin Ustaz kelibat kat rumah ni Ustaz. Tak, padahal tak. Kadang-kadang kita baru bangun tidur, kadang-kadang sebelum nak tidur, kadang kita pun penat sangat, balik kerja apa semua start. Ni semua orang ada alami dan it is quite normal to hallucinate in that degree. Tapi bila dah nampak secara jelas, vivid dan lucid tu, itu mesti ada amalan-amalan macam ni yang mendahuluinya. And kalau you dah buat lama sangat, you dah buat bertahun, you lebih kita kata senang untuk masuk in that state and faster. Maybe initial when you try for the first time, it will take you maybe a couple of days or a couple of hours for you to start hallucinating. Tapi kalau you dah buat benda ni selalu, you nak masuk state tu cepat, senang. Pernah tak nampak orang kena pukau, dia salam je, lepas tu dia tarik je gini, tap je, tap ke bawah, dia terus masuk. Tak pernah.
Sebab dia dah kena induce sebelum tu. Dia ada certain words dan certain movements yang dah dikaitkan dengan trance-nya dia. So bila dia switch on, dia akan terus masuk to trance. So bagi orang yang dah lama sangat buat ritual-ritual macam ni, dia lebih mudah untuk masuk balik. So setiap kali dia ulang selawat yang sama tu, dalam keadaan duduk yang sama, keadaan yang sama, dia akan masuk lebih cepat. Faham tak? Dia akan masuk lebih cepat berbanding orang biasa. Berbanding orang yang tidak mengamalkan. Saya berpegang bahawa yaqazah ini tidak berlaku. Okey. Kalau yang orang anggap yaqazah tu, dia bukan yaqazah, dia mimpi sebenarnya. It's a dream. Okey. Yang kita nak tahu adalah adakah itu hakiki ataupun setakat imagination ataupun visual sahaja. Itu sebenarnya point dia. Sama ada yaqazah ke mimpi ke is not important. But whether what you saw is truly Rasulullah SAW or not. Okey, itu yang penting. Boleh tak mimpi Nabi? Boleh. Okey. Tapi Nabi datang secara yaqazah, secara fizikal, nak kena siapkan kerusi, itu bid'ah dan itu kebodohan. Dan itu menghina agama Islam sebenarnya. Dalam majlis awak letak kerusi. Sebab apa? Dakwa Nabi SAW dah datang. So yang datang tu apa sebenarnya? Dia jasad ke sebenarnya? Sampai perlukan kerusi. What? Kekiasan. So dah jadi agama ni dah jadi khurafat, dah jadi benda khurafat. Ada soalan? Ya.